صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنت لها ولو عزمت فرجها بفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. يا معلم إبراهيم الحكمة علمني. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف ومؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا ببركة علومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Telah berkata musannif, tuan pengarang kitab ini, yang bernama Haji Abu Bakar bin Haji Hasan, dalam kitab yang bernama Mustika Ajaib. Kita bersambung daripada muka surat ya 12, 16, 15. Yang bawah sekali. Betul, baik. Dan kita bersambung daripada muka surat yang ke-14, kitab Rumi, yang kitab Jawi, kata Muhammad Syamsuddin. Yang kita Jawi muka surat 6. Yang kita Jawi muka surat 6. Dan kita bersambung dengan katanya. Dan kata Syamsuddin Muhammad bin Nas, "Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhalladan. Ata annahu fi yawm itsnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada. Fama dhannu bil 'abdi alladhi kana umruh bi ahmadi masruran wa mata muwahhidan." Adalah makna ini syair, iaitu bagaimana kata Ibnu Al-Jauzi, iaitu apabila adalah Abu Lahab yang kafir, yang diturunkan akan ayat tabat yada abi lahabin watab, dengan mencela akan dia dan tiada ada celaan lebih daripadanya, maka tiba-tiba dibalas akan dia dalam neraka, melainkan diringan akan azab daripadanya pada tiap-tiap malam Isnin. Kerana apa? Kerana sukanya diperanakkan akan baginda Nabi SAW. Maka apatah lagi orang-orang Islam yang mengesakan Tuhan lagi membuat kesukaan pada hari yang diperanakkan akan dia Nabi SAW, dan lagi memberi sedekah ia qadar yang sekuasa atasnya kerana kasihnya akan Nabi SAW. Dia tulis damai ke? Damai dalam Rumi. Dalam Jawi dal mimya, demi umurku, bahawa balasannya daripada Tuhan Rabbul Karim yang memasuk ia akan dia dengan limpahnya dalam syurga. Baik, jadi pertamanya alhamdulillah, segala puji dan syukur bersama-sama kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Jalla wa Ala, kerana pada pagi ini kita dipertemukan lagi pada tanggal 6, betul, 6 Zulhijjah 1440 daripada hijrahnya Nabi SAW. Yang mudah-mudahan muslimat dan tuan-tuan yang alim, dengan keberadaannya kita pada bulan Zulhijjah, bukan sahaja diberikan kepada kita kefahaman pada ilmu, mudah-mudahan pada bulan ini tuan-tuan dan muslimat yang alim diberikan juga kepada kita akan kerahmatan yang begitu banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana pernah bersabda oleh baginda Nabi SAW, nak cerita kelebihan bulan Zulhijjah ni, dah
bulan Zulhijjah ni ada sedikit saja kekurangan, tapi kelebihannya banyak. Yang kurangnya apa? Tuan-tuan muslimat tak boleh puasa hari putih 13, 14, 15. Kenapa tak boleh puasa hari putih? Sebab hari itu haram kita puasa. Kan kita raya 10, 11, 12 dan 13. Tetapi kata ulama yang disebahkan daripada hadis-hadis baginda Nabi SAW, hak kurangnya sikit tapi yang besarnya banyak. Terdapat di dalam bulan ini, iaitu bulan dijemput mereka itu kepada Baitullahil Haram, atau bahasa mudah terdapat di dalamnya bulan haji yang tak ada di bulan-bulan yang lain. Nak buat umrah pada bulan lain boleh, tapi tak, hanya pada bulan Zulhijjah difardukan kepada kita melakukan kefarduan haji. Dan kita berdoakan juga kepada 26 mereka yang terkandas. Allah Ta'ala beri kepada mereka kesabaran, Allah Ta'ala beri kepada mereka kekuatan, Allah Ta'ala beri kepada mereka keredaan. Kita yang tak berlaku ni, kita senang cakap, sabarlah Kak Jah, nak buat macam mana? Betul ke betul? Sabarlah Kak Ya, benda dah berlaku. Oh, tak kena dekat kita. Dah, kita boleh WhatsApp dia bagi support, bagi motivasi. Cuba kena dekat kita. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Di situ muslimat dan tuan-tuan yang alim, kita boleh bedakan adakah ilmu yang kita ada sama ada pada akal atau betul pada hati. Ilmu pada akal ni kalau berlaku kepada orang lain kita boleh cerita. Dah, gosok belakang dia, sabarlah nak buat macam mana, dah takdir. Dah. Bila cerita dekat orang lain, bila berlaku kepada orang lain, kita boleh sampaikan ilmu tu. Dipanggil ilmu yang ada pada zihni, ada pada otak. Tapi ingat, kita tak nak ilmu tu ada pada otak semata-mata. Bahkan kita nak ilmu tu masuk, digarakkan dalam hati. Bila kena dekat kita, kitalah mula-mula orang yang bersabar. Dan ingat muslimat, kesabaran yang terbaik ialah kesabaran yang mula-mula sekali. Yang ni susah. Sebab mana ada yang terbaik, apa tu, benda mudah, betul ke betul? Ya, yang terbaik ni benda susah. Berlaku di zaman Nabi SAW. Suatu hari Nabi sedang berjalan dekat tepi kubur. Nampak seorang perempuan tua menangis, huha, meronta-ronta, meraung-raung di atas kubur anaknya. Maka Nabi menyapa. Nabi kata, sudahlah, sabarlah, kan dah sampai qada dan qadar daripada Allah Ta'ala. Hei, kau siapa? Tak kena dekat kau, mana kau tahu? Katanya perempuan tua tadi. Nabi cakap kali yang kedua pun perempuan tu melenting. Maka Nabi meninggalkan perempuan tua tadi. Waktu yang sama seorang as-sahabah berada di belakang. Dia nampak benda yang berlaku. Maka dia mendekati perempuan tua itu. Dia kata, makcik, bahasa mudah lah, bahasa mudah. Makcik tahu tak siapa laki-laki tadi? Kau pula datang dekat aku, katanya perempuan tua itu. Maka berkata laki as-sahabah tadi, makcik, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengar sahaja itulah Rasulullah, terkejut perempuan tadi. Maka lantaran berlari ia menuju kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia minta kemaafan dan dia kata, tak apalah makcik akan sabar. Nabi jawab, tak, sabar yang didatang pada ketika ini tak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar yang mula-mula tadi yang terbaik. Tapi walau bagaimanapun proses kesabaran itu perlu kita lakukan. Jadi artinya, mudah-mudahan dengan apa yang berlaku kepada orang lain, kesilapan yang berlaku kepada orang lain, kita boleh mengambil istifadah. Itu yang pertama. Yang keduanya, pada hari ini kita bersambung daripada kitab Mustika Ajaib. Dah, hamba dah minta tuan dia datang. Dia kata, ustaz, kitab dah tak ada. Saya mesej dengan dia, saya minta izin, kalau tak ada kitab saya nak photostat. Sebab dulu bila saya nak fotokopi, dia tak izin. Dia tak izin. Dia kata buku kena ambil daripada kami. Dah 2 kali saya minta. Saya kata kalau tak datang juga hari ini, aku photostat. Sudah, Allahumma salli ala Muhammad. Kita nak mengaji kan? Baik, hari ini kita bersambung daripada muka surat yang ke-14. Berkenaan, bagi tuan-tuan yang terlepas pada kuliah yang lalu, saya ulang sedikit, kita sambung. Kuliah yang lalu kita bahaskan berkenaan apa?
nak cerita kelebihan membesarkan Nabi ni, sehingga Allah Ta'ala besarkan orang yang membesarkan Nabi itu walaupun orang tu dicela. Saya ulang balik. Poin dia nak cerita kelebihan besarkan baginda Nabi SAW, sehingga orang yang Allah Ta'ala cela. Kata ulama, tiada celaan yang paling besar yang pernah Allah Ta'ala lontarkan kepada makhluk, satu celaan yang luar biasa, melainkan kepada Abi Lahab. Tak ada celaan yang paling besar, sehingga sejarah tu Allah Ta'ala nukilkan dalam Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celaan yang luar biasa. Tapi ingat muslimat, ingat tuan-tuan, dalam marahnya Allah itu, rahmat Allah Ta'ala luas. Memang Tuhan marah, tapi rahmat Allah Ta'ala begitu luas. Dalam kecelaan diberi kepada Abi Lahab, hari itu sejarah yang kita baca, walaupun di penjara Abi Lahab pada dekat mana? Hari itu mengaji dah. Dekat mana? Sijin, neraka di pihak dunia. Dekat pihak alam sekarang ni ada neraka, ada dunia. Pertama dipanggil Illiyin, yang kedua dipanggil Sijin. Itu neraka pihak dunia. Maka di penjara pada Sijin. Setelah setahun, kaum kerabat dia bermimpi. Itu cerita kuliah yang lalu. Abu Lahab, lagu mana kau sekarang? Bahasa mudah kita guna. Abu Lahab kata, seperti biasalah aku dipenjara oleh Allah Ta'ala, melainkan pada tiap hari Isnin aku dikeluarkan daripada penjara, dan keluarlah daripada dua jariku ini akan air, lalu aku menghisap akan dia. Macam mana boleh keluar air? Kerana dengan jari inilah aku membebaskan Suwaibah. Suwaibah yang menyusu Nabi itu. Suwaibah ni sejarahnya dulu khadam kepada Abi Lahab. Bila Suwaibah kata, ya Abi Lahab, wahai tuanku, my best friend Siti Aminah tu beranak, saya seronok sangat. Kata Abi Lahab, kalau kau seronok sangat, aku merdekakan kamu pada hari ini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Lantaran itu, bila dah dimerdekakan Suwaibah, dia menyusu akan Nabi SAW, disebabkan proses yang begitu sedikit, simple je proses dia. Bila mana mati, Allah Ta'ala muliakan Abi Lahab pada tiap-tiap hari Isnin. Dia keluar daripada penjara, keluarlah daripada dua jarinya akan air, dia hisap. Sebab Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad berlapar, tak makan, tak minum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, jadi hari ini kita sambung pula, dan cerita yang sama dia bawa pula daripada pandangan ulama yang berbeza. Cerita sama. Baik. Kata Syamsuddin Muhammad bin Naus, dan syairnya hamba dah baca dalam bahasa Arab tadi, adalah makna ini syair bagaimana kata Ibnul Jauzi. Hari itu kita dengar daripada ulama yang lain, hari ini kita dengar pula daripada Ibnul Jauzi. Dia kata apa? Abi Lahab yang kafir tu pun, yang walaupun Allah Ta'ala turunkan kepadanya ayat Tabbat yada Abi Lahab wa tab, tetapi Allah Ta'ala balasi kepadanya, diringankan azab pada tiap-tiap malam Isnin. Allah Ta'ala ringankan azab. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, yang kita nak ambil istifadah yang bawah tu, kerana apa? Kerana sukanya diperanakkan akan Nabi SAW. Dan lagi beri sedekah ia qadar yang sekuasa atasnya, kerana kasihnya akan Nabi SAW. Jadi ringkasnya muslimat, apa yang nak diambil faham daripada petikan ayat ini, yang kata Syamsuddin Muhammad bin Naus, sama juga menyokong dalam perkara hujah yang dibawa oleh ulama tadi. Itulah yang dikatakan kebesarannya dibesarkan hari Maulid Nabi SAW. Baik, kita baca lagi. Dan kata Hasan Al-Basri, aku sangat suka jikalau ada bagiku emas seperti Jabal Uhud, iaitu satu bukit yang ada dalam bumi Madinah. Sekalipun nescaya aku akan belanja akan dia kerana membaca Maulid Nabi SAW. Kata Junaid Al-Baghdadi, siapa hadir waktu membaca kisah Maulid Nabi dan membesar ia akan dia SAW,
maka sungguh berbahagialah ia dengan iman. Baik, ada dua perkara. Perkara yang pertama, membahaskan masalah akidah dan kepercayaan. Apa dia? Kata Hasan Al-Basri, kalau Allah Ta'ala beri kepada aku harta sebesar Jabal Uhud, penuh dengan emas, aku akan menghabiskan semuanya kepada melakukan buat kenduri, buat majlis Maulid Nabi SAW. Saya jawab sekejap. Dengar dah? Poin ni penting, jangan ambil enteng. Setiap kalam ulama, kalau boleh salin-salin, setiap kalam ulama akan dikeluarkan mengikut kepahaman yang berbeza. Tulis ayat ni supaya saya nak bimbing tuan-tuan, saya nak bimbing muslimat, saya nak bimbing orang-orang yang belajar pada hari ini. Setiap satu benda tu jangan kita pandang pada satu level, pada satu level, maka kita akan menghentikan maklumat sekadar itu sahaja. Saya ulang balik, apa ayat dia? Setiap kalam ulama, tak kiralah kalam Nabi ke, kalam as-sahabah ke, perkataan ulama ke, maka mereka akan menukilkan ayat, maka mereka akan mengeluarkan satu ayat bersesuaian dengan akidah dan kepercayaan dia, ataupun bahasa mudah mengikut level dia. Maknanya begini, bila ulama tu duduk pada level fikih, dia akan mengeluarkan satu statement yang sesuai dengan fiqh. Sabar dah. Bila ulama tu cenderung kepada tauhid, dia akan mengeluarkan satu statement yang berunsur-unsur kepahaman tauhid. Bila satu ulama tu lebih cenderung kepada akhlak dan tasawuf, maka dia akan menukilkan perkataan yang apa yang dia cenderung. Bila mana satu ulama tu duk bicara masalah hakikat, berpegang kepada hakikat dan sebagainya, nescaya muslimat kalam-kalam yang dia keluarkan berbentuk kepada hakikat. Apa yang saya nak bagi faham begini, kan hari itu kita dah hurai. Pernah satu hamba Allah tanya kepada saya berkenaan apa yang berlaku tsunami di Palu. Dia tanya saya, minta pendapat ustaz, cuba hurai sikit macam mana tsunami yang berlaku di Palu. Sebelum saya jawab, saya tanya dia, ni nak jawapan, saya boleh bagi 4 jawapan. Sudah. Kalau tanya kepada saya boleh bagi 4 jawapan. Saya boleh bagi jawapan menurut fikih, saya boleh bagi jawapan menurut tauhid, saya boleh bagi jawapan menurut tasawuf, saya boleh bagi jawapan menurut hakikat. Saya tanya dia, nak jawapan yang mana? Boleh faham? Saya tanya dia nak jawapan yang mana. Kenapa saya tanya nak jawapan yang mana? Kerana kesesuaian manusia menerima jawapan bergantung kepahaman yang dia ada. Masalah Hasan Al-Basri, kalau muslimat tak yakin masalah rezeki, agak-agak boleh duk tak martabat dia? Dah. Orang awam ni, ala ustaz, dah halang Tuhan bagi duit sebesar Jabal Uhud, kan bagus kita bagi 3. Dah akal manusia ni. Bagi 3 macam mana? 1/3 kita guna buat kenduri, 1/3 kita simpan untuk kita pakai, 1/3 kita prepare untuk akan datang. Contoh, kan manusia begitu. Adakah perkataan ni salah? Saya kata betul, mengikut kepahaman dia. Tuan-tuan boleh faham? Muslimat boleh faham ni? Tak, saya nak didik muslimat begini, supaya nanti bila mana belajar dengan mana ulama, belajar dengan mana guru, belajar dengan mana kiai, belajar dengan mana-mana para habaib, tengok guru tu dulu, di manakah kecenderungan yang dia nak cakap, supaya kita tak silap faham. Hasan Al-Basri ini seorang ulama yang begitu hebat, yang cenderung kepada ilmu tauhid dan tasawufnya kepada Allah Ta'ala begitu kuat. Maka dia kata apa? Kalau Allah Ta'ala bagi aku harta sebesar Jabal Uhud, aku akan habiskan semuanya buat majlis maulid Nabi. Dengar dah? Ustaz, kalau dia dah habiskan semuanya, besok nak makan apa? Ni martabat kita ni. Saya tanya muslimat, kalau kita duduk dekat level Hasan Al-Basri, hari ni kalau Allah Ta'ala boleh bagi harta sebesar Jabal Uhud hari ni, kalau besok, kalau kita minta lagi, agak-agak banyak mana Tuhan boleh bagi? Lebih besar. Kan levelnya berbeza. Kalau hari ni Allah Ta'ala
Kalau hari ni Tuhan boleh bagi satu Jabal Uhud penuh dengan emas, aku akan habiskan semuanya buat majlis Maulid Nabi. Besok aku minta lagi. Kalau Tuhan nak bagi, lebih daripada tu Allah Ta'ala bagi. Ni gambaran yang saya nak bagi faham bagaimana nak didik kepercayaan dan keyakinan. Jadi di sini apakah poin yang muslimat boleh ambil dan tuan-tuan boleh ambil dalam perjalanan kehidupan yang sementara ini? Ingat, proses yang kita belajar ini, yang kita nak cuba kaitkan pada kehidupan, ialah bila mana kita berasa nak buat sesuatu, bila mana kita berasa nak buat sesuatu, jangan kita menyangka benda tu kita tak boleh capai selagi mana kita ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi mana kita ada Allah. Bercakap ni biar seolah-olah adanya Allah. Jangan bercakap macam Allah Ta'ala tu tak ada. Macam hari tu hamba buat live, hamba ajak audien, hamba ajak sahabat-sahabat hamba, cuba kita pakat pin dalam kepala otak kita. Tahun depan sekian tarikh aku nak beraya di Mekah. Contoh, pin dalam kepala otak. Ustaz, saya azam sungguh-sungguh ni, saya letak niat pada hati, tahun depan 5 hari bulan 7, contoh, saya nak beraya raya haji dekat Mekah. Baik. Cerita adat, duit pun tak ada. Cerita rezeki jauh sekali. Tapi kan muslimat dah belajar, ada rezeki madmun, ada rezeki mamluk, ada rezeki matlub, dan ada lagi beberapa rezeki yang belakang sekali apa dia? Ada rezeki yang tidak diketahui. Ni Allah ni. Ada rezeki yang tidak diketahui. Sama juga. Ni bila nak buat kenduri, bila nak buat maulid, tanya. Boleh. Okey. 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 Huraian. Betul? Okey. Yang tu saya explain kemudian nanti. Baik, bagus soalannya. Kesimpulannya begini. Dengar dah? Kita boleh mendapat ilmu di mana-mana. Dengan ilmu kita boleh mendapat kefahaman. Tapi ingat muslimat, dengan guru kita akan mendapat kepastian. Dah confuse, tanya guru. Jelas? Sebab tu gambaran saya nak bagi faham. Betul. Inilah dikatakan huraian ulama ni berbeza. Kita baca tafsir pun berbeza dah. Baca tafsir Tabarani ada sedikit perbezaan, tafsir Qurtubi, tafsir Jalalain, tafsir Sawi dan sebagainya. Cuma gambaran yang nak diberi faham, yang tu saya akan syarah nanti. Kalau saya ingat balik macam mana yang dikatakan tafsir para ulama tu, kita akan syarah kemudian. Baik, habis. Jadi mafhumnya begini. Apakah kaitan yang saya nak tarik perhatian muslimat dan tuan-tuan dengan bicara kita pada hari ini? Kalau berasa nak buat kenduri tu, jangan takut masalah habis rezeki. Jangan takut. Hari ni kalau Allah Ta'ala bagi 1 juta, besok Tuhan boleh bagilah banyak lagi. Syarat usaha, ikhtiar, minta. Kalau duk saja memang Tuhan tak bagi, syarat tak sempurna. Habis. Yang kedua, berkata Junaid Al-Baghdadi, siapa hadir waktu membaca kisah Maulid Nabi dan membesar ia akan dia sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguh berbahagialah ia dengan iman. Poin yang seterusnya, kalau ada orang buat majlis Maulid Nabi, ada orang buat majlis qasidah dan sebagainya, kita pergi, duduk dan kita membesarkan akan dia. Tulis, buat bracket, membesar tu makna apa? Iaitu menjalankan ia dengan adab. Tulis. Sebab afwan lakum di belakang nanti, belakang sekali, Syekh Haji Abu Bakar bin Haji Hassan dia akan tweet sikit.
Dia kata berapa banyak orang yang hadir majlis maulid Nabi tak dapat apa-apa. Tak dapat apa-apa. Sebab apa? Duk bersembang, duk isap rokok, duk bercakap dan sebagainya. Semua itu merosakkan kepada keberkatan. Jadi maknanya begini, bila kita hadir majlis maulid Nabi, bila mana kita mendatangi majlis maulid Nabi, dan syarat yang kedua kita membesarkan akad dia. Mana besar tu macam mana? Kita jaga adab, jangan bersembang. Lepas tu setiap qasidah yang dialunkan kita baca makna. Sebab tu saya minta kepada muslimat, kalau ada program maulid di mana-mana, kalau disertakan buku, ambil buku. Apa faedah ambil buku? Kalau yang Arab kita tak reti baca, tak ada masalah. Yang paling penting terjemahan tu kita baca. Kerana saya buktikan, tak payah kata maulid Ad-Daibai, tak payah kata maulid Dia Ulami, tak payah kata maulid Simtud Durar. Dah Maulid Barzanji pun berapa ramai di antara kita tak tahu makna lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Betul ke betul? Walhal Maulid Barzanji itu dah bertapak di Malaysia berpuluh tahun. Berpuluh tahun. Jangan kata yang mendengar, afwal lakum, jangan ada terasa hati. Yang goreng pun tak faham. Betul? Jangan kata yang mendengar, yang duk goreng, yang duk gosok, yang duk melaunkan akal dia pun tak faham. Sebab tu saya dah buktikan muslimat dan tuan-tuan yang alim, bila mana kita faham kepada sesuatu perkara yang kita baca, natijahnya berbeza. Jadi bracket, macam mana orang yang mendapat keimanan bila mana dia hadir satu majlis maulid, dia mendapat keimanan dan kepercayaan yang sebenar, di antaranya daripada apa yang dia faham. Pergi majlis maulid, dapat faham natijah, dengar tausiah, dengar tazkirah dan sebagainya. Habis perkara yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Ma'ruf Al-Qarhi, siapa yang mensediakan kerana membaca kisah maulid Nabi SAW akan makanan serta mengumpul ia akan saudara-saudara, bagus, dan memasang ia akan pelita dan memakai ia dengan pakaian yang baharu yang molek, serta memakai akan bau-bauan, kerana membesarkan bagi diperanakkan akan dia Nabi SAW. Jawapan dia, nescaya dikumpul akan dia oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat, serta puak-puak yang pertama daripada segala Nabi-Nabi, dan adalah ia pada ala illiyin. Yang kita cerita kuliah yang lalu, iaitu pada setinggi-tinggi daripada syurga yang tinggi. Baik. Kata Ma'ruf Al-Qarhi, bila mana tuan-tuan buat makanan, hari tu kita dah belajar, bila nak buat kenduri, nak masak nasi, nak niat apa? Ya Allah, apa yang aku masak ini, apa yang aku hidangkan ini untuk buat majlis maulid Nabi, mudah-mudahan menggugurkan kafarah yang wajib bagi diriku. Jangan niat sedekah, rugi. Sebab niat sedekah tentu dah lillahi ta'ala. Benda ma'rifatul maklum, kata ulama', benda tentu dah maklum. Jadi gunakan kelebihan bersedekah untuk kelebihan yang banyak lagi. Ya Allah, ni aku nak masak nasi ni, nak panggil orang datang buat maulid, buat kenduri, mudah-mudahan menggugurkan segala kafarah yang wajib yang tertunggak bagi diriku, ataupun bagi arwah ibuku, ataupun bagi arwah ayahku. Niat gugur kafarah. Baik. Dah masak nasi itu, panggil saudara mara. Okey, cerita saudara mara ni saya nak share dengan tuan-tuan satu ilmu. Satu ilmu yang mudah-mudahan ini menjadi satu strategi dalam kehidupan tuan-tuan, bagaimana nak tarik adik-beradik kita kepada perkara kebaikan. Dekat belakang nanti dia sebut lagi. Baik, contoh begini. Kita ni ada adik-beradik, tak pelik muslimat dah, tak pelik tuan-tuan. Kalau ada adik-beradik kita yang tak taat kepada Allah, pelik tak? Tak pelik. Allah Ta'ala uji Nabi Nuh AS. Ya bunayya irkam ma'ana. Allah Ta'ala uji Nabi Nuh, wahai anakku, naik kapal. Naik sekali kapal. Naik, anak naik tak? Tak. Bini naik tak? Tak. Ingkar kepada perintahnya Nabi. Tak apa ayah, selagi aku akan naik di atas bukit yang tinggi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Datang aibah, habis semua. Artinya begini, itu ujian bagi para Nabi. Begitu juga kehidupan kita muslimat. Kadang-kadang kita ni ada adik-beradik yang tak semayang, yang tak puasa, yang tak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
macam-macam strategi yang tuan-tuan dah buat, dah macam-macam perkara yang tuan-tuan dah buat supaya tawar hati mereka dan nak mendekatkan diri mereka kepada agama. Pagi ustaz datang ke rumah, pagi adik-beradik datang pun tak datang-datang. Bila dengar kata nak buat kuliah langsung tak datang. Allahumma salli ala Muhammad. Nak ajak ke surau masjid jauh sekali. Jadi di antara strategi yang tuan-tuan boleh buat dalam nak menghalusi hati mereka, dalam nak membaikkan hati mereka ni muslimat yang alim dan tuan-tuan yang alim, dah kita boleh lunakkan hati mereka dengan selawat ke atas Nabi SAW. Di belakang nanti dibawa lagi beberapa dalil, beberapa hujah, beberapa kisah nak cerita rumah yang dibesarkan dengan majlis Maulid Nabi diturunkan nur dan cahaya. Sebab tu ingat, bila datang bulan Maulid nanti buat kenduri. Pagi adik-beradik datang, pagi saudara mara datang. Jangan kata nak buat Maulid, kata nak buat kenduri, suruh datang. Dah kita buat kenduri arwah mak, lama tak buat kenduri ni, adik-beradik datang. Bila datang-datang tengok dah ada orang qasidah. Nak buat macam mana? Baik. Supaya apa? Ni gambaran yang kita nak di muslimat, supaya ia merupakan kita ada satu jalan ataupun tindakan ataupun strategi bagaimana kita nak pastikan hati-hati orang yang kita sayang, mereka-mereka orang yang kita sayang mendapat nur dan hidayah daripada Allah. Di belakang nanti akan dibawa kepada kita beberapa dalil, beberapa kelebihan rumah yang dibesarkan majlis Maulid Nabi, diturunkan segala nur dan cahaya. Dah bukan rumah saja dapat, di belakang nanti kita akan dengar pula muslimat, jiran tetangga pun dapat. Jiran tetangga pun dah dapat. Sebab tu cerita bab dakwah ni luas. Sebagai contoh, antara dakwah yang saya akui saya pun tak mampu nak buat, cuma kita buat sekadar kekuatan yang ada, apatah lagi muslimat jauh sekali nak buat, bagaimana kita nak tarik hati-hati orang yang kafir kepada jalan yang sebenar. Kerana kita maklum Nabi turun basyirah wa nazira, khabar gembira, khabar takut. Muslimat dah belajar sirah, Nabi didatangkan kepada kita untuk tarik orang-orang kafir kepada agama Allah. Tanya diri masing-masing. Hamba pun tanya, tuan-tuan pun tanya, muslimat pun tanya. Berapa banyak hati orang kafir kita dah lunakkan mereka untuk kembali kepada agama Allah? Berapa orang dah? Hamba tak payah kata muslimat, hamba sendiri mengaku. Dah seorang pun belum kita Islamkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Seorang pun belum kita Islamkan. Tetapi ingat, adakah kita tak berusaha? Usaha cara nak Islamkan orang kafir ni banyak. Cara nak Islamkan orang kafir ni banyak. Di antaranya, kalau muslimat betul-betul committed, aku bersungguh nak buat dakwah Nabi, sama ada secara terbuka atau secara tersembunyi. Kata ulama, dengan buat majlis Maulid Nabi. Buat di rumah kita majlis Maulid Nabi. Berlaku di belakang, nanti kita akan dengar sejarah dia. Dah saya cerita sekarang, nanti bila sampai part tu kita akan dengar 2 kali. Tu cara saya. Bila dengar 2 kali kita akan ingat. Dah berlaku di Baghdad. Dalam kitab Maulid Syarful Anam, dah berkata Abdul Wahid bin Ismail, dia rekaskan cerita begini, nak cerita bab dakwah. Maknanya begini, apa saya nak sampaikan, kalau jiran tetangga pun mendapat penghasilan, apatah lagi orang yang duduk di rumah. Boleh faham cerita dia? Kalau jiran tetangga pun menjadi asbab mendapat kebaikan dengan majlis maulid yang kita buat, apatah lagi Kak Long pakat datang, Kak Long ni ada kenduri ni, Abang Ah pakat datang, Abang Ah ada kenduri ni. Datang-datangnya tiba-tiba ada majlis maulid. Baik, apa kelebihan dia? Tersebutlah kitab Maulid Syarful Anam. Ada seorang laki-laki ni, ada seorang laki-laki ni, jiran dia Yahudi. Jiran dia Yahudi. Satu hari, laki bini Yahudi ni, dia tanyalah kepada isteri Yahudi, tanya kepada laki dia, Bang, kenapa jiran kita tu tiap-tiap tahun bila sampai je bulan ni, dia buat kenduri besar-besaran? Maka berkata suami dia Yahudi, sebab jiran kita tu membesarkan Nabi dia, kerana pada hari ni Nabi dia beranak. Kata suami isteri Yahudi tu bersembang, duk cerita bab orang sebelah. Maka dia rekaskan cerita muslimat. Masuk sampai malam, tidurlah suami isteri Yahudi tu. Bila tertidur, maka
tiba-tiba bermimpilah oleh isteri dia. Isteri dia mimpi keluar daripada jasad. Ingat, yang keluar daripada jasad kita rohani. Kan kita ada dua roh. Pertama roh rohaniyah, yang kedua roh idhafiyah. Kalau mati, roh rohani naik ke langit, roh idhafi masuk dalam kubur. Jelas? Dah. Kalau hayawan cuma ada satu roh, namanya roh idhafi. Baik. Maka artinya bila mana kita tidur, kalau yang boleh keluar masuk tu namanya roh rohaniyah. Sebab tu muslimat, kalau nak gerak anak, ingat picit ibu jari kaki. Saya ulang banyak kali. Itu yang Nabi ajar. Sebab apa? Roh masuk ikut ibu jari kaki. Abang bangun abang, Kak Long bangun Kak Long, picit ibu jari kaki. Jangan tarik janggut laki, bang bangun. Allahumma salli ala Muhammad. Dia tarik janggut laki dia. Baik, sambung. Dan bila mana dia bermimpi muslimat, dia keluar daripada rumah dia, dia nampak dekat rumah jiran dia tadi orang lebih banyak daripada malam tadi, daripada siang. Lebih ramai daripada siang. Takjub dia. Dan dia nampak pula dekat tengah-tengah perhimpunan orang yang begitu ramai, seorang laki-laki yang segak wajahnya, bercahaya mukanya dan tampan dirinya, duduk di antara keramaian laki-laki tadi. Maka perempuan tadi mendatangi di antara salah seorang yang ramai. Dia kata, siapa laki-laki itu? Menjawab salah seorang laki-laki itu, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah ini suka menziarahi rumah yang dibesarkan di dalamnya majlis Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita stop sekejap. Stop dah. Ini perkara kepercayaan. Percaya tak percaya, belief tak belief, rasa tak rasa, tapi itulah perjalanan yang telah dilalui oleh para ulama. Tak payah kata Nabi lah tuan-tuan. Kalau kita dapat WhatsApp Sultan nak datang rumah, Sultan hak baru ni, Sultan Pahang kan, Sultan Pahang kata nak datang rumah. Sebab apa? Sebab classmate, dulu sebab classmate je. Dengar kata dah jadi anggur, dia WhatsApp kita, aku nak datang rumah hang ni. Dia guna bahasa kampung. Dah agak-agak apa perasaan kita? Panggil Kak Long, Kak Ngah, panggil orang untuk cuci rumah, panggil orang. Sebab apa? Sultan nak datang. Allahumma salli ala Muhammad. Tiada sultan yang paling besar melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takkan tak ada pada hati-hati muslimat perasaan, ya Allah ya Tuhanku, kalaulah benda ini perkara yang hak dan perkara yang sebenar, siapa yang tak gembira didatangkan dalam rumahnya akan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seronok. Tapi benda ni bukan benda zahiri, benda kepahaman. Nanti kita syarah bagaimana yang kata Nabi datang, Nabi hadir itu. Ini kadang-kadang bila buat majlis maulid, bila bangun, Allah ya Nabi, semua pakat-pakat bangun. Sebab apa bangun tu Kak Yam? Nabi datang. Nampak ke? Tak. Jangan rosakkan akidah begitu. Kepahaman Nabi datang itu perkara yang begitu halus, memerlukan huraian yang tepat. Jangan duk fikir Nabi datang sebiji, Nabi datang. Tak. Nanti dibuat matematik. Ustaz, saya dapat WhatsApp hari ni ada 10 kenduri. 10-10 buat maulid. Contoh, kalau dia kata setiap kali buat maulid Nabi datang, yang kat sana Nabi mana, kat sini pula Nabi mana? Sudah. Dia fikir macam tu. Manusia kan suka fikir. Kalau 10 orang buat maulid, takkan 10-10 Nabi datang? Jadi huraian Nabi hadir tu perlu diperhalusi dengan kepahaman yang tepat. Baik, sambung cerita tadi. Maka berkata perempuan Yahudi tu, dengar dah? Dia kata, siapa laki-laki itu? Salah seorang laki-laki tu cakap, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang suka menziarahi rumah yang dihidupkan di dalamnya majlis Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi hadir, Nabi ziarah, Nabi datang rumah yang dibesarkan majlis Maulid Nabi. Maka berkata perempuan Yahudi tadi, boleh tak aku nak bercakap dengan Nabi kamu? Dah ada lagi cerita tu kat belakang. Laki-laki tu kata, ahlan bik, boleh aku bawakan kamu di hadapannya. Bila mana laki-laki tu bawa perempuan tadi, dah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Nabi, labbaiki labbaiki labbaiki. Tu yang kita lafaz dekat Mekah, labbaik Allahumma labbaik. Maka perempuan tu lagi takjub. Dah
Dia kata, kenapa kau panggil aku dengan labbaiki walhal aku ni musuh kamu? Kata perempuan tadi. Maka berkata Nabi SAW, aku telah diberi isyarat oleh Allah Ta'ala bahawa engkau bakal mendapat hidayah daripada Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Maka berkata perempuan itu, benarlah engkau Rasulullah. Maka berbahagialah orang yang ikut akad engkau, dan cilakalah mereka yang ingkar kepada engkau. Dan aku bersaksi pada ketika ini, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, wa annaka, dan engkau Muhammad Rasulullah. Malam tu juga angkat syahadah, Allahumma salli ala Muhammad. Cuma ulama berkhilaf. Yang ni bab khilaf. Sambung perbahasan doktor tadi, adakah diterima syahadah dalam mimpi ataupun tidak? Yang tu perbahasan ulama. Kita tak usah kaji, bukan bidang kita. Bukan bidang kita. Tak sah katalah bab agama. Tanya doktor sendiri, ada tak benda-benda yang doktor tahu orang awam tak perlu tahu? Betul tak? Bukan tak nak bagi tahu, aku bagi tahu pun kau tak faham. Molekul apa benda tak? Dah. Bukan doktor tak nak bagi tahu semua. Ada benda ni engkau perlu tahu sebagai orang awam. Ada benda kau tak perlu tahu, aku cerita pun kau tak faham. Dah. Sat lagi kalau kita bagi mic, dia keluarlah istilah-istilah kedoktoran dia, kita pun terpinga-pinga. Betul ke betul? Itu baru dunia, belum lagi akhirat. Baik. Maka ulama berkhilaf, musyahadah ketika mimpi terangkat ke tidak, kita serah kepada bicara ulama. Bila habis mimpi tu, dah, maka berkata perempuan tadi, dah, besok aku berjanji aku akan buat kenduri di atas kegembiraan yang aku dapat pada malam ini. Maka muslimat dan tuan-tuan yang alim, bila dia bangun besok pagi, dia lagi terkejut. Dia tengok laki dia dah bangun, menanak nasi, sembelih ayam. Maka isteri dia tanya, bang, abang nak buat apa ni? Bahasa kita lah, walhal dia guna bahasa Yahudi. Dah, ni abang nak buat apa ni? Berkata laki dia, aku nak buat kenduri. Kenapa abang nak buat kenduri pada pagi ni? Dah, oleh sebab orang yang kau jumpa semalam. Sudah. Isteri dia tanya, siapa cerita kepada abang? Walhal saya tak cerita kepada sesiapa. Dah, siapa cerita dekat abang ni? Saya tak cerita pun dekat siapa-siapa. Suami dia jawab, lepas bini dia jumpa, laki dia pun pergi jumpa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas bini dia jumpa, dia pun bermimpi jumpa Nabi SAW. Malam tu juga dia akan musyahadah, pagi tu juga terus buatkan kenduri. Baik. Jadi muslimat yang alim, apakah rahsia yang kita boleh dapat daripada sejarah ini? Dah, yang termaktub dalam kitab Maulid Syarifil Anam, yang muslimat boleh baca daripada muka surat yang ke-19. Nanti kita akan ulang balik cerita ni kali kedua, biar kita refresh balik. Maknanya rumah kita buat maulid, bawah muka surat 19, bawah sekali, dalam kitab Maulid Syariful Anam, rekasnya begini: rumah kita buat maulid, jiran tetangga dapat manfaat. Jiran tetangga dapat manfaat. Artinya kalau rumah kita buat maulid, panggil adik-beradik datang, panggil saudara mara datang, panggil mak ngah datang, panggil mak tih datang, agak-agak apa manfaat yang mereka dapat? Besar sangat. Tapi prosesnya memerlukan adab. Jelas ke jelas? Habis. Baik, sambung. Buat kenduri. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat yang ke-16. Dan barang siapa membaca maulid Nabi SAW, yang ni best, ilmu tarik duit. Dah, bak kaya ni orang sukalah daripada mengantuk terjaga. Dah, siapa nak ilmu tarik duit ni nak ajar ni. Ilmu tarik duit. Betul ke tak betul kita baca dulu. Dan barang siapa membaca maulid Nabi SAW dan diletakkan wang perak atau wang emas, serta dicampurkannya dengan wang-wang yang lain, maka jatuh atasnya berkat, dan tiada mewarisi apa orang yang mempunyai wang itu, dan tiada kosong tangannya dengan berkat tatkala dibaca kisah maulid Nabi SAW. Baik. Seterusnya, siapa nak kaya buat? Siapa nak kaya buat? Dah. Kita baca dulu secara zahir. Adakah kepahaman zahir macam ni? Nanti sampai bulan maulid, kita buat maulid, letak duit, withdraw 10,000, letak tengah-tengah,
letak emas, letak perak. Lepas tu buat kedua, buat bacaan maulid. Bila dah habis maulid, agak-agak muslimat, duit tu berganda ke? Dah. Jadi dah, bukan maksud kepahaman yang sebegitu, bukan. Ini bukan majlis dikata majlis tarik duit. Dah, jangan buat begitu perkara kurafat yang dilarang oleh agama. Cuma bagaimana kita nak faham? Orang yang buat majlis maulid, dia letak duit, dia letak emas, dia letak perak, ulama sebut orang tu takkan mewarisi kepapaan dan tangan dia takkan kosong dengan kekayaan. Maknanya begini, dia semuanya kembali kepada asas. Bila mana kita buat majlis maulid, muslimat kalau yang dah sering dengar maulid Abarzanji, buka balik, baca terjemahan. Kita akan dengar perangai Nabi, perilaku Nabi, Nabi suka bersedekah dekat mana, Nabi suka berniaga dekat mana, Nabi suka buat pelaburan dekat mana. Maknanya begini, bila mana kita letak wang emas, wang perak, kita letak sedumbuk duit. Lepas tu kita buat majlis maulid. Bila habis majlis maulid, dengan apa yang kita dengari, apa yang kita faham, apa yang kita dapat, aku nak laburkan duit ini sebagaimana yang dibuat oleh Nabi. Itu maknanya. Dan jangan buat program tarik duit. Ni kita ada buat majlis maulid serta tarik duit ni, pakat-pakat bawa duit belaka. Dia letaklah 1000, ya hanana, ya hanana, ya hanana. Selagi duit tu naik, la ilaha illallah. Jangan jangan buat kurafat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selawat bagus, maulid bagus. Cuma rahsia yang kita nak, bila kita letak duit, dengar cerita Nabi. Nabi berbelanja begini, Nabi suka bersedekah begini, Nabi suka beri makan begini, Nabi kalau buat investment begini, Nabi kalau buat pelaburan begini, Nabi kalau berniaga begini. Patutlah Nabi itu berkat. Bila habis maulid, kita akan guna duit tadi sebagaimana yang Nabi ajar. Kita akan melaburkan duit tadi sebagaimana yang Nabi ajar. Barulah berkat, baru berkat. Faham ke faham? Dah. Jangan nanti buat majlis maulid serta tarik duit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Habis kucalana, habis rosak belaka ilmu. Habis. Kita baca lagi. Dan telah berkata Imam Al-Yafi'i. Ni dah mula nak masuk kepada kelebihan-kelebihan. Dah. Barang siapa mengumpul akan saudara-saudaranya. Cerita tadi. Daripada muslimin, kerana membaca kisah maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersedia ia bagi mereka itu akan jamuan, buat kenduri. Pagi adik-beradik, pagi saudara mara, buat kenduri. Serta membuat ihsan, kita buat kebaikan kepada orang lain. Jadilah ia dengan sebab membaca kisah maulid Nabi itu dibangkitkan akan dia oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat, serta dengan as-siddiqin wasyuhada wassalihin, dan adalah ia dalam syurga jannatun na'im. Allahumma salli ala Muhammad. Ni cerita kelebihan sahaja. Bila kita buat maulid Nabi, pagi adik-beradik, pagi saudara mara datang, bagi mereka makan, buat ihsan dan kebaikan. Mudah-mudahan kelak besok kita akan dibangunkan bersama para Nabi, dibangunkan bersama para siddiqin, dibangunkan bersama para syuhada. Muslimat kena niat, kita jangan nak merendah diri tak kena tempat. Jangan merendah diri tak kena tempat. Orang Melayu ni banyak rendah diri tak kena tempat. Seorang tu hajar, lah ustaz saya belum pergi Mekah lagi. Orang nak doa. Bila kita panggil hajah kata amin. Ni kadang-kadang setengah ustaz datang nak buat collection untuk pondok, nak buat collection untuk pembangunan. Dia kata, tuan-tuan ni kaya-kaya semua. Ustaz, kami taklah kaya mana, adalah sekadar-sekadarnya la ilaha illallah. Tok guru tu doa, katalah amin. Kalau kaya sungguh ke? Betul. Jangan tawaduk tak kena tempat. Sama juga benda-benda kepercayaan dan keyakinan, minta direct kepada Allah. Ya Allah, memang aku tak layak, tapi aku yakin ya Allah, mudah-mudahan dengan apa yang aku buat, apa yang aku usaha, aku buat majlis maulid Nabi, aku besarkan akan Nabi, mudah-mudahan kelak besok ya Allah aku nak dibangkitkan bersama para syuhada. Minta kepada Allah. Pin dalam kepala. Pin. Cara nak pin ni mudah. Cara nak pin ni,
Tuan-tuan bayangkan seperti tuan-tuan dah berada pada ketika itu. Bayangkan. Benda ni hebat. Benda ni hebat. Macam hari tu saya buat program di tempat Ustaz Yusaini. Bila mana dia di Matin, ada 40 orang pelajar dia dah hantar keluar, hantar pergi Endon dan sebagainya. Lepas tahun berlalu, Ustaz Yusaini tengok perjalanan mereka ni tak memberasangkan. Ustaz Yusaini ambil balik 40 orang ni, duduk berkampung selama 2 minggu sebelum nak diprogram, nak dihantar ke tempat-tempat yang lain pula. Dah nak hantar ke Janda Baik, dah nak hantar ke Yaman dan sebagainya. Maka dia panggil saya 2 hari untuk buat motivasi. Saya tak reti motivasi, nak cerita pun tak reti. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi saya didik pelajar-pelajar 40 orang serta muslimat 20 orang tu macam mana kaedah PIN. Kaedah PIN ni bagus. Dah supaya apa? Kita letak dalam kepala otak kita satu matlamat yang aku nak capai. Ingat, apa yang kita fikir, doa. Apa yang kita sebut, doa. Apa yang kita rasa, doa. PIN dalam kepala. Saya bagi mereka satu latihan yang mudah. Saya bagi tarikh 5 Februari 2024 contoh. Saya bagi tarikh. Bayangkan ketika tu kau dekat mana? Yang pergi Yaman, dia kata dekat Yaman lah Ustaz, pada 5 Februari 2024 waktu tu saya berada di Yaman. Saya kata hang pejam mata, waktu tu hang buat apa? Ceritakan satu keadaan yang begitu indah. Maka dia ceritalah, Ustaz, pada tu waktu tu saya tengah picit kaki Habib Umar. Aduh. Saya kata buatlah macam mana pun cerita, create cerita supaya kita nak pin dalam kepala otak kita ni. Baik, waktu tu hang buat apa? Waktu tu Ustaz, saya tengah picit kaki Habib Umar. Kanan ke kiri, saya picit kaki kanan. Waktu tu Habib Umar pakai baju apa? Waktu tu Habib Umar pakai t-shirt sahaja, jubah tak pakai. Pakai serban tak? Tak. Nampak tak warna rambut dia? Nampak agak-agak warna kemerah-merahan sedikit. Dah, waktu tu Habib Umar pakai kain apa? Kain biru. Saya suruh sebut benda tu. Supaya apa? Supaya ia menjadi satu kaedah yang begitu kuat. Kita pin dalam kepala. Selagi mana aku tak capai benda ni, kita akan usaha. Hebat muslimat kaedah ni kalau kita betul-betul. Samalah nak pergi Mekah, pin dalam kepala. Lama dah hajat kita tak pin, benda tu tak sampai. Bila kita pin jadi doa. Sama juga majlis maulid ni habis. Jadi kata Imam Ayyafi'i, siapa kumpul adik-beradik dia, kumpul saudara mara dia, dah baca maulid Nabi, bagi makan, buat kenduri, buat kebaikan. Amin. Mudah-mudahan kita dibangkitkan bersama orang-orang yang benar. Kita dibangkitkan bersama para syuhada. Kita dibangkitkan bersama para solihin. Masalah sekarang ni yang bawah tu kita nak, yang atas tu tak buat. Yang bangkit tu nak, maulid tu tak buat. Sebab tu saya tak jemu baca kitab ni walaupun di mana-mana tempat. Sebab kita nak perubahan. Kita nak perubahan. Saya buktikan muslimat. Pengalaman saya memondok di Malaysia, di petani, di Aceh. 3 suasana yang berbeza. Di Malaysia ni kebiasaan bila sebut majlis maulid Nabi buat di mana? Buat di masjid, buat di dewan. Jarang buat di rumah masing-masing. Betul ke betul? Kena minta angkat tangan pada hari ni. Deng. Dah. Kalau minta angkat tangan sekali lagi, ramai mengaku sekali lagi, tak naklah. Takut ada yang merasa hati. Allahumma salli ala Muhammad. Pengalaman saya waktu belajar di Fatani Muslimat, walaupun tarikh 12 Rabiul Awal merupakan tarikh yang akbar, tetapi majlis maulid di petani ini lebih meriah bermula 1 Rabiul Awal sehingga penghujung Rabiul Akhir. 2 bulan kami budak-budak pondok menamakan sebagai bulan Keduri. Tiap-tiap hari ada jemputan. Hari pertama dah ada rumah Tok Nebel, ketua kampung. Besok rumah Tok Siak, lusa rumah Tok Imam, tu rumah tu. Tiap-tiap hari dah ada sejemputan dihidupkan di rumah-rumah mereka majlis maulid Nabi. Kita tak pernah buat. Yang ada majlis maulid waktu bila? Waktu anak masuk usia yang ke-7 hari nak buat majlis, naik buai, barulah panggil orang berjanji, al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Allah yang belakangnya dah
Sallallahu, bangun, pakat-pakat bangun. Marhaban. Dah? Marhaban dengan meraban sama je bunyinya. Sebab tak faham. Kalau faham mana marhaban tu besar. Dah? Yang duk larinya bunyi meraban. Meraban. Duk cari-cari tak jumpa. Meraban lah. Meraban ke orang Perak kata? Meraban kan? Cari tak jumpa. Dah? Baik. Habis anak hari ke-7 tak buat dah sampai sekarang. Sebab tu hidupkanlah muslimat. Adik saya waktu duduk di Syria 6 tahun. Ada satu ulama yang begitu tua. Ulama ni uzur. Dah? Baring atas katil. Tapi setiap hari Jumaat dia akan dihidupkan di rumah dia majlis Maulid Nabi. Tiap-tiap hari Jumaat. Dan khadam dia akan tunggu di pintu. Siapa yang lalu rumah Syekh ni, siapa yang lalu rumah Syekh ni akan ditahan, masuk sekejap, minum wala secangkir air, minum syai, kemudian dengar qasidah, kemudian teruskan perjalanan. Itulah rutin amalan ulama di bumi-bumi Syria. Allahumma salli ala Muhammad tiap-tiap Jumaat. Kalau kita ziarah dia, Syekh tu dah terbaring, tak boleh bangun. Kalau orang nak baca kitab, orang baca dia syarah. Kalau kita doa untuk dia, ya Allah ya Tuhanku, Engkau sembuhkanlah penyakit Syekh ini, Kau berilah kesihatan kepadanya, dia marah. Adakah engkau ingin mengeluarkan daripada nikmat syurgaku kepada bencana nerakamu? Ulang balik. Kalau kita doa minta kesihatan, bagi Syekh ni sihat, tak payah, aku dah gembira dengan nikmat begini. Adakah engkau ingin mengeluarkan daripada nikmat syurgamu kepada binasa nerakamu? Katanya dia, Allahumma salli ala Muhammad. Itu bahasa para ulama. Baik, sambung sikit lagi. Dan telah berkata As-Sirri As-Siqti, barang siapa mengqasad baru nak niat hendak pergi ke tempat orang membaca Maulid Nabi SAW, baru nak niat, maka sesungguhnya mengqasad ia akan suatu raudah, yakni satu kebun daripada kebun-kebun syurga. Kerana tiada ia mengqasad akan tempat itu melainkan yang ia suka dan kasihkan Rasulullah SAW. Dan sabdanya Nabi SAW, man ahabbani kana ma'i fil jannati. Siapa yang mengasihi akanku, maka maka barang siapa kasihi akan daku, adalah ia sertaku dalam syurga. Baik, jadi mafhumnya mudah. Barang siapa baru nak niat pergi majlis Maulid Nabi, dia sedang berniat kepada satu kebun-kebun syurga. Dia niat nak masuk kebun-kebun syurga. Baik, terus lagi. Dan telah berkata Sultanul Arifin Jalaluddin As-Sayuti rahimallahu ta'ala dalam kitab yang bernama Al-Wasail fi Syarhi Asy-Syama'il, tiada ada rumah atau masjid atau tempat yang dibaca di dalamnya kisah Nabi SAW melainkan dikelilingi oleh malaikat akan ahli-ahli rumah dan tempat itu, dan dilimpahkan atas mereka itu oleh Allah Ta'ala dengan rahmat, dan dikelilingi dengan nur oleh Jibril, Mikail, Israfil, Qurbail, Ainail, Safun, Hafun dan Al-Karubiyun. Maka selain mereka itu berselawat, yakni meminta ampun atas orang yang mengadakan bagi membaca kisah Maulid Nabi SAW. Haba jawab muslimat, tak payah kata majlis Maulid Nabi. Ni ketika ini kalau kita dah tak percaya, yang ni lagi tak percaya. Dah? Nabi sebut dengan jelas, waktu kita duduk majlis ilmu ni, malaikat turun. Malaikat buka sayap dia berterbangan. Terbang ni, nampak ke tak nampak, malaikat sedang berterbangan. Dia terbang. Dia terbang, dia buat apa? Ya Allah ampun kasih anu, ya Allah ampun kasih dia, ya Allah ampun kasih dia, ya Allah ampun kasih dia, ya Allah ampun kasih. Kerja dia minta ampun sampai kita habis mengaji sekali lagi. Sekali lagi sambung pula dengan kuliah datin, dia tak balik. Saya balik dah. Dah. Dia tak balik, dia pusing, dia minta ampun kepada Allah. Bukan saja malaikat minta ampun, selagi mana muslimat belajar, barang-barang yang berada di alam ni, ikan-ikan di lautan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu tahniah kepada muslimat yang terus belajar. Mudah-mudahan kita tak termasuk daripada golongan yang Tuhan laknat. Nabi bersabda, ad-dunya mal'unatun
mal'aunatun ma fiha. Dunia ni Allah Ta'ala laknat belaka. Allah Ta'ala laknat barang yang di dalamnya, melainkan 3 golongan. Muslimat lah ni. Yang pertama, orang yang sentiasa belajar. Hadis ni muslimat boleh rojok dalam kitab Sahihut Tirmizi. Sahihut Tirmizi. Ad-dunya mal'aunah, dunia ni Allah Ta'ala laknat belaka. Mal'aunatun ma fiha, Tuhan laknat barang yang di dalamnya, melainkan 3 golongan. Yang pertama, orang yang sentiasa belajar. Tahniah kepada muslimat. Ada masuk je dalam medan belajar, kita dijauh daripada laknat Allah. Yang kedua, orang yang mengajar, sentiasa mengajar, dipelihara daripada laknat Allah. Dan yang ketiga, orang yang sentiasa berzikir kepada Allah. Berzikir. Sebab tu belajarlah muslimat macam mana zikir batin, supaya gerak, langkah, diam kita semua berzikir kepada Allah. Dah, waktu mengaji ni berzikir dah. Cuma yang kita yang tak biasa buat, macam mana kita nak sentiasakan hati itu bagi hidup Allah, 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 Allah. Mudah-mudahan apa? Bila mana kita sentiasa ingat dan berzikir kepada Allah, maka mudah-mudahan tak termasuk golongan yang dilaknat. Jadi mafhumnya begini. Kalau sekarang kita dah percaya, ni ada para malaikat yang sedang menaungi kita, meminta ampun kepada Allah, maka kepercayaan itu akan dibawa kalau kita buat majlis Maulid Nabi. Sama juga buat majlis Maulid Nabi, bukan saja malaikat turun, macam-macam. Mikail turun, Israfil turun, Kerbail turun, Al-Nail turun, Safun, Hafun, dan para malaikat memberi rahmat kepada orang yang mendengar majlis Maulid Nabi SAW. Habis. Dan akhir sekali, yang ni hamba baca akan datang. Hamba baca akan datang. Cuma hamba cerita sedikit. Akhir sekali tuan-tuan, kita akan mendengar pula beberapa kisah atau beberapa cerita. Maulid Nabi ni, kita boleh gunakan ia sebagai perantaraan untuk mencapai kepada hajat. Saya baca cerita ada hari ni, bulan depan kita ulang balik, supaya bila ulang 2 kali ingat. Betul. Dunia pun kalau sekali jalan ingat ke? Selalu ikut Gua Musang. Tiba-tiba nak balik Kota Baru, orang kata jam, dia ikut Greek. Baru first time ikut Greek, itu pun pakai Waze. Agak-agak nak jalan 2 kali boleh. Pada adat ingat-ingat lupa. Sama juga. Jadi kalam yang terakhir sebelum kita berpisah 10.30 ke? Datin sampai datin dah? Baik. Kalam terakhir muslimat, dia biasa benda best ni cerita last-last. Dah? Kita tengok kalau orang makan, kalau ayam dia fikir last kali, tahu otak dia macam mana. Allahumma salli ala Muhammad. Akhir kalam, sebelum kita berpisah, kita nak dengar cerita Maulid Nabi ni. Muslimat dan tuan-tuan boleh jadikan ia sebagai perantaraan untuk melepaskan bagi sesuatu. Dikisahkan berlaku di bumi Syam. Ada satu budak ni, jadi lain. Ada satu budak ni, setiap kali bawa kuda laju. Setiap kali bawa kuda laju. Cerita ni penting. Siapa yang tidur bangun sekejap, sekali lagi tidur balik. Dah kita faham. Saya tak marah orang tidur ketika kuliah, saya tak marah. Berlaku di zaman Nabi, Nabi bagi tazkirah pun sahabat tidur. Nabi bercakap, sahabat tidur. Kalau Ustaz Irwan bercakap, lagilah Allahumma salli ala Muhammad. Baik, yang tidur bangun sekejap. Ambil cerita ni, nanti boleh pakai pada kehidupan. Berlaku di zaman Khalifah Harun Ar-Rashid. Ada seorang budak ni yang suka menunggang kuda hal kadang laju. Bawa kuda laju, bawa kuda laju. Satu hari bila mana dia bawa kuda, tiba-tiba lose control. Kuda bawa dia. Selalu dia bawa kuda, bila dah lose control, kuda bawa dia. Maka dimasuklah kuda itu kepada jalan-jalan di bumi Syam, sampai di permukaan istana Harun Ar-Rashid. Sampai dekat depan istana, terjemuhlah ia akan seorang budak. Bahasa kitab, bahasa kita, telagahlah ia akan seorang budak sampai mati. La ilaha illallah. Rupa-rupa anak yang dilanggar itu sehingga mati, anak kepada Khalifah Harun Ar-Rashid. Allahumma salli ala Muhammad. Bayangkan, dah? Maka sampailah pengetahuan tadi kepada pengetahuan Harun Ar-Rashid. Dipanggil budak tadi untuk dibawa kepada muka pengadilan. Yang ajibnya,
Bila mana budak tu, tadi yang Harun Ar-Rasyid begitu berang, begitu marah, begitu murka, dibunuh anaknya, hal keadaan tak salah dan sebagainya. Bila mana budak tu sampai dekat hadapan Harun Ar-Rasyid, maka tiba-tiba Harun Ar-Rasyid tak jadi marah, berubah totally, tak jadi marah. Maka berkata Harun Ar-Rasyid, bukan Harun Ar-Rasyid, afwan, Malik bin Marwan, afwan, Abdul Malik bin Marwan. Harun Ar-Rasyid cerita sebelumnya. Maka Malik bin Marwan tanya, dia kata, wahai budak, hang pakai sihir ke? Budak tu kata, tak. Dan wahai tuanku, aku tak pakai sihir. Malik bin Marwan tak puas hati. Sekarang ni kau cerita, sebelum aku nak maafkan kau, aku nak halalkan darah anakku kepada engkau, kau buka rahsia kenapa aku tak boleh marah kepada engkau. Tadi aku marah sangat, bila kau datang dekat depan muka aku tak tidak marah. Maka berkata budak tadi, dengar dah, dengar elok-elok, yang tidur bangun sekejap, ambil manfaat ni, gunakan pada kehidupan. Maka berkata budak tadi, dia kata, ya Malik bin Marwan, aku tahu aku sedang diuji dengan satu ujian yang begitu besar. Aku tahu ni. Dan sebentar tadi aku bertawasul, ya Allah, ya Tuhanku, kalau aku dilepaskan daripada ujian ini, aku akan menghabiskan hartaku untuk membuat majlis Maulid Nabi SAW. Kata budak tadi, dia tawasul, ya Tuhanku, ni aku tahu dah, mati jawabnya mati, qisas dia. Bunuh jawabnya bunuh. Ya Allah, kalau aku dilepaskan daripada ujian ini, aku akan menghabiskan hartaku, aku buat majlis Maulid Nabi SAW. Dia tawasul dengan majlis Maulid Nabi. Dengar perkataan tadi, berkata Malik bin Marwan, afautu anka, aku maafkan akan dikau. Kemudian dia kata apa? Dan halallah darah anakku kepada dikau. 2. Dan yang ketiga, maka ambillah 1000 daripada dirham kerana kasih akan Maulid Nabi SAW. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dahlah bunuh anak Malik bin Marwan, anak raja, dapat pula pelepasan, dihalalkan pula darah, dapat pula duit. Mafhumnya apa? Begitu juga muslimat. Ustaz, anak saya lama dah tak bernikah ni, kita ni kepingin nak cucu contoh. Bukan tak suruh dah, suruh cari, bawa tu bawa ni, semua tak berkenan. Cuba tawasul, ya Allah, ya Tuhanku, kalaulah tahun ni aku dapat menantu, aku nak buat majlis Maulid Nabi. Cuba tawasul. Alhamdulillah, pengalaman saya sendiri, banyak sahabat-sahabat yang saya ajar kaedah ni berjaya dengan berkat Nabi SAW. Yang baru ni pergi Mekah, tahun lepas dia minta tahun ni pergi. Ajib, memang saya kata ajib. Tahun lepas dia minta pergi umrah, berjaya dapat. Walhal laki dia tak sihat. Laki ni memang nak kata, senang kata orang tak sihat lah, nak berjalan pun susah. Tapi tahun lepas saya ajar, dia buat dengan ikhlas, naik pergi umrah. Tahun ni nak cerita nama, naik nama 2070 kalau betul-betul ikut nama dia. Tapi Alhamdulillah, nama tahun ni naik pergi laki bini. Jadi begitu juga muslimat, kalau ada hajat besar, why not, kenapa tidak? Bukan try and error, try and adjust. Ni try tak jadi error, try and adjust, dah try tak jadi, adjust lagi, try buat jadi, adjust lagi. Cuba tawasul, ya Allah, ya Tuhanku, tahun depan aku nak pergi Mekah, takutlah ikut furada, takut tersangkut lagi. Bukan salahnya furada tak salah, ujian Allah Ta'ala uji mereka. Ya Allah, tahun depan aku nak pergi Mekah, ya Allah, kalaulah betul nama aku naik, aku nak buat majlis Maulid Nabi. Bukan payah buat majlis maulid, dekat depan mukadimah kita dah baca, pagi adik-beradik datang, buat 4 perkara. Yang pertama, cerita bab Nabi. Yang kedua, cerita mukjizat Nabi waktu beranak. Yang ketiga, apa hari tu? Afwan, yang pertama dibuka dengan Al-Quran. Yang pertama, buka dengan Al-Quran, apa-apa surah pun. Yang kedua, cerita bab Nabi walaupun bahasa Melayu. Abang cerita bab Nabi, mana dengar. Yang ketiga, cerita mukjizat Nabi waktu beranak. Yang keempat, buat kenduri. Sempurna 4 benda ni, sempurna majlis Maulid Nabi. Kalau payah sangat, telefon Ustaz Irwan suruh datang, kita bawa satu grup. Contoh, payah sangat tak tahu nak buat apa, dah pagi kita datang, kita bantu. Bukan promosi, tapi boleh PM tepi.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Jadi apa yang saya nak bagi faham muslimat dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dah kadang-kadang kita hajat banyak dah cara teknik yang kita guna. Jumpa tok guru tu minta doa, tiba-tiba tak berhasil. Bukan tak berhasil, Allah Ta'ala terlebih maklum kesesuaian benda itu adakah sesuai dengan kita ataupun tidak. Jadi antara salah satu teknik ataupun cara untuk kita berdoa kepada Allah, bersabitkan pula dengan kelebihan Maulid Nabi, cuba tawassul. Dah, ya Allah ya Tuhanku, cerita nak apa aku nak menantu ya Allah. Dah, sebab cara nazar dah pernah buat, cara sumpah dah pernah buat pun tak jadi. Cuba Maulid, tawassul dengan Maulid. Ya Allah, kalau aku dapat ya Allah benda tu tahun ni ya Allah, aku nak buat majlis Maulid Nabi. Niat. Dah, supaya apa? Supaya dengan keberkatan kaitan yang kita buat, iaitu majlis Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghasilkan bukan saja kerahmatan, bukan saja keberkatan, bahkan menghasilkan kepada kita niat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ke jelas? Habis. Jadi artinya madai pertemuan kita pada malam ini pula. Dah lama tak kuliah maghrib ni. Dah lama sangat tak kuliah maghrib. Dah sampai rindu dah bunyi malam dah. Sebab saya dah stop kuliah maghrib muslimat, sebab saya nak fokus bantu golongan remaja. Sebab tu kenapa saya buat live, kenapa saya menggunakan Facebook sebagai perantaraan untuk mengajar. Kita dok kata anak muda tak belajar. Sebab pengalaman berbelas tahun mengajar surah masjid, kebiasaan yang hadir umur 40 tahun ke atas. Betul gaji? Banyak 40 tahun ke atas. Maka di manakah anak-anak muda yang berumur 20 dan ke 40? Kita boleh kata mereka tak belajar. Persoalannya apa yang kita buat? Kita dok kata orang, apa perjuangan yang saya buat? Sebab itulah kenapa bermula 2019 saya stop kuliah maghrib, saya mula tumpu mengajar golongan-golongan muda-mudi. Walaupun golongan tu tak ramai, tapi sekurang-kurangnya ada usaha. Nak datang ke surau jauh sekali, tapi bila sebab telefon mereka ada dah. Mereka tak datang ke surau, saya datang dekat telefon mereka, menghantui mereka pagi, petang, siang, malam. Maka itulah dakwah yang saya mampu buat. Tengok tak tengok itu kerja Allah, jangan buat kerja Tuhan. Maka sebab tu tersasul dah lama tak kuliah maghrib, malam ni sebut malam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi madai pertemuan kita pada hari ini, kita berhenti pada muka surat yang ke-17. Kita akan mendengar 1, 2, 3, 4 kisah. Boleh khatam dah nanti. Kita akan mendengar 4 kisah ataupun cerita kelebihan mereka yang menghidupkan majlis Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhir kalam sebelum kita berpisah, saya Irwan Zahuri ingin memohon kemaafan. Dalam kelangsungan kita bertemu sebagai sahabat, sebagai kawan, sebagai guru dan sebagainya. Sebelum kita nak merayakan hari Raya Aidil Adha, ingat Sabtu malam dah boleh start takbir, Sabtu maghrib dah boleh start takbir, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah sampai waktu asar. Dah buat walaupun di rumah. Takbir raya ni boleh buat di mana-mana. Di rumah kita pun buat, walaupun berjemaah di rumah buat. Hidupkan takbir raya 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kerana itulah hari yang begitu akbar, yang begitu besar kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir kalam sebelum berpisah, bagi muslimat yang dah daftar korban, hari itu kita dah bicara orang yang berkorban dengan ilmu dia buat tiap-tiap tahun. Tahniah saya ucapkan. Dan kalau boleh, mana-mana yang tak ada borang lagi, WhatsApp saya untuk minta borang. Bukan borang korban, buat korban dekat mana-mana. Saya nak bagi ilmu korban. Faham tak? Buatlah kat mana-mana pun, tapi dengan borang yang saya bagilah bentuk WhatsApp, kita boleh baca apa niat yang bagus untuk orang buat korban. Niat ni bagaimana? Supaya apa? Supaya bila kita dah niat yang betul, pengurusan mudah menguruskan korban dengan sempurna. Ambil nombor telefon saya 013. Yang dah buat korban nak minta borang boleh, nak minta borang supaya dia baca borang tu dia niat. Ada 013 272 8878 013 272 8878. Ada
yang dah daftar korban dekat mana-mana tahniah. Cuma kalau nak borang tu WhatsApp saya, nanti saya akan hantar borang, baca borang tu. Dalam borang tu ada beberapa perkara dalam bab niat, dalam bab nak mewakilkan macam mana, dalam bab sedekah hadiah macam mana, kena niat betul. Banyak orang silap, ni lebih ni aku sedekah belaka. Siapa niat begitu dapat 50%. Lafaz yang betul, bahagian korban ni aku sedekah dan hadiah. Itu kalam yang betul. Dan akhir kalam kepada muslimat yang ada duit tapi tak tahu nak berkorban di mana, saya masih lagi ada 4 tempat kosong. Dah boleh WhatsApp juga, boleh PM tepi. Yang ni bukan promosi, PM tepi siapa nak. Dah, harga satu bahagian 550. Saya buat di pondok Thailand, di pondok pupuk tempat saya belajar dahulu. Kerana itulah waktu yang boleh saya spendkan untuk berbakti kepada guru. Waktu lain dah sibuk dengan dunia dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Thumma inna 'alaina bayanah, bal huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Sanuqri'uka fala tansa. Ya Allah, apa-apa yang kami dengar mudah-mudahan kau fahamkan. Ya Allah, apa-apa yang kami baca sebentar tadi engkau yakin dan masukkan pada hati kami. Ya Allah, apa-apa yang masuk pada hati kami, ya Allah, engkau takdirkan ia dengan amalan dan tindakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sirri hayatil wujudi wa sababil a'zami likulli mawjudin salatan tuhafizuna bihal Qur'an wa tufahimuna bihal ayat wa tahfazuna biha su'al qawli wal amali wal niyat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wallahu a'lam.